Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sampai ke peringkat menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya ma warathu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan lain-lain lagi. Sesungguhnya para ulama itu waris pada Nabi alaihi wassalatu wassalam, yakni mereka yang menerima persaka Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan sesungguhnya para anbiya itu, para Nabi-Nabi itu tidaklah meninggalkan harta pusaka yang bersifat duit, emas dan perak. Sesungguhnya mereka meninggalkan pusaka ilmu. Maka sesiapa yang mengambilnya, nasib dia dapat bahagian yang besar kelebihannya. Hadis ini didahului oleh hadis yang panjang. Disebut sebelum daripada matan ini, wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil khamri 'ala sa'irin nujum. Kelebihan seorang yang alim, yang ada ilmu, dengan seorang ahli ibadat lebih sahaja. Laksana kelebihan bulan purnama di tengah bintang-bintang cakrawala. Kerana ulama itu menerangi perjalanan hidup umat Islam dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Khususnya di zaman yang penuh dengan cabaran. Zaman selepas para sahabat radhiyallahu anhum. Asy-Syahrastani menyebut dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal bahawa perkara yang berlaku di zaman dahulu berlaku juga di zaman mutaakhir, di akhir zaman ini. Puncanya sama sahaja, iaitu adanya golongan munafikin yang berpura-pura Islam, yang menjadi duri dalam daging dan gunting dalam lipatan umat Islam. Mereka mengambil kesempatan, setiap peluang dan ruang untuk meniupkan perkara-perkara yang memesongkan umat Islam dari agama mereka yang sebenar. Sehingga berlakunya pertarungan hebat di antara penyeleweng dan golongan yang terus-menerus berpegang dengan mempertahankan ajaran Islam yang sebenarnya, dan golongan yang ketiga yang terpinga-pinga, yang tak mengaji, tak belajar, ataupun yang mengaji tak habis, yang malangnya yang jahil merekap, yang tak tahu dia jahil, tapi berasa tahu, dia tak membaca habis. Walaupun para sahabat radhiyallahu anhum berselisih pendapat dan berselengkuh sesama mereka
dalam perkara yang sangat besar. Tetapi mereka semua tetap patuh dan setia kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka tetap melaksanakan dengan taatnya akan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Artinya, maka jika kamu berlainan pendapat, taatlah kamu akan Allah dan taatlah kamu akan Rasul dan ulil amri di kalangan kamu yang mengendalikan urusan kamu. Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Balik pada Quran, balik pada hadis Nabi SAW, dan ulil amri. Mereka mengendalikan urusan umat, iaitulah pemimpin-pemimpin dan ulama. Dua kumpulan, umara dan ulama. Zaman awal Islam, umara ni adalah ulama. Umara yang cukup syarat-syarat menjadi umara, menjadi pemimpin. Yang tahu agama, yang adil sifat dan perangannya, mulia akhlaknya. Zaman awal Islam dikenali dengan umara. Mereka ulil amri, pemimpin-pemimpin. Kemudian ulama yang tahu hukum agama. Dalam keadaan kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang bercelaru, maka kembali kepada satu golongan lagi ulama, iaitulah mereka yang tahu hukum agama. Dan firman Allah Ta'ala, sekiranya berlaku peperangan seseorang sendiri, siapa perkara itu Allah Ta'ala memberi petunjuk dalam Quran. Firman Allah Ta'ala, wa in ta'ibatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Surah Al-Hujurat ayat 9 hingga 10. Artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman yang berperang, maka damaikanlah antara kedua-duanya, sehingga mereka kembali kepada yang benar, kepada petunjuk Allah. Jika salah satu dari kedua golongan itu melampaui batas, maka perangilah golongan yang melampaui batas itu, sehingga mereka itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Kerana itu, damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Sampai ke kemuncak dua kumpulan orang Islam selepas berbalah mengangkat senjata berperang. Hendaklah diislahkan, didamaikan dua kumpulan ini. Kena ada pendamai. Ajak balik kembali kepada urusan Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala. Bila dapat keputusan daripada urusan Allah Ta'ala, mesti ikut. Kalau ada yang tak ikut juga, perangi yang tak ikut itu.
sehingga ajak dia kembali kepada urusan Allah. Betapa kuatnya umat Islam di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum berpegang kepada agama dan eratnya hubungan ukhuwah Islamiah itu, sehingga pertelengkahan mereka tidaklah menyebabkan mereka memandang ringan terhadap agama dan boleh dicelah oleh golongan munafikin. Walaupun golongan munafikin bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh untuk merosok dari dalam, sehingga menyebabkan mereka berpecah dalam perkara yang melibatkan akidah. Ini zaman mutakhir. Begitu juga di zaman awal Khulafa Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Pegangan mereka pada Al-Quran dan As-Sunnah tetap teguh. Tiada yang bercanggah dan tiada berfalsafah. Tak banyak guna akal. Ini zaman awal Islam. Tak berfalsafah banyak. Tak pakai falsafah. Terus pegang pada Quran dan hadis dengan yakin. Mereka melihat dan meyakini bahawa Al-Quran itu memenuhi semua perkara keperluan manusia untuk kepentingan agama dan dunia. Dan As-Sunnah pula adalah huraian yang tepat dan benar, disertakan peranan para ulama di kalangan sahabat radhiyallahu anhum dan di kalangan murid-murid mereka daripada generasi At-Tabi'in rahimahullah, generasi awal Islam. Tetapi terdapat perubahan sikap dan pahaman hasil pergaulan dengan saudara-saudara baru yang masih mempunyai saki-baki ajaran lama. Ini jadi masalah. Di Iraq terdapat orang-orang Nasrani, Kristian, Yahudi. Ini ahli kitab. Dan Zaradashta dan Manu, ini agama orang Parsi. Sebahagiannya masuk ke India. Di Yaman pula terdapat orang-orang Nasrani dan Yahudi. Begitu juga di Syria. Berbagai mazhab Nasrani itu. Menyebabkan timbulnya perpecahan sama ada menghadapi orang-orang yang telah memeluk Islam atau yang belum. Yang belum ada mazhab dia, agama masing-masing. Yang masuk Islam membawa pengaruh agama mereka setelah masuk Islam. Ini kalangan mu'alaf. Ditambah pula kekhilafan dalam khilafah yang dihidupkan semula, yang mempengaruhi perkembangan umat Islam. Kerana adanya pula orang-orang yang mengemukakan nas untuk menegakkan puaknya. Sama ada secara jujur dan secara tidak jujur. Atau secara jujur tetapi jahil. Berlaku pertelengkahan dalam masalah khilafah, masalah pemerintahan negara. Iaitulah selepas peperangan Siffin. Dan khusus selepas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Berlakunya peristiwa menyayak hati dalam sejarah umat Islam, iaitu pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang yang disegani oleh malaikat. Sayyidina Uthman ini, malaikat segan. Malaikat segan. Disebut dalam hadis yang sahih, satu hari Nabi keluar bersia-sia. Mula-mula Nabi duduk dengan Abu Bakar. Dalam keadaan Nabi kain terbuka. Tengok ulama kata nampak paru. Abu Bakar mertua dia. Kemudian Sayyidina Umar mertua dia. Bila dengar Sayyidina Uthman datang, Nabi tutup. Tutup kain yang membukakan paha dia. Lalu Nabi kata, adakah kau tidak malu? Orang yang malu oleh malaikat. Ini hadis. Malaikat malu Sayyidina Uthman. Kerana walaupun dia lembut, dia berjasa kepada Islam. Dia seorang yang kaya, yang menyumbang harta dia, sumbangan yang banyak kepada Islam, khususnya pada masa peperangan Tabuk yang berlaku di musim kemarau. Dia bawa dinar yang banyak kepada Nabi dan sumbangan-sumbangan yang lain,
Sehingga Nabi berdoa daripada Pansyak sampai subuh. Allah marda'an Uthman. Baginda dibunuh syahid. Dia bunuh Sayyidina Uthman. Yang bunuhnya ialah puak-puak Allah. Ketika membaca Al-Quranul Karim, pembunuhan yang sangat zalim ini sungguh menyentuh hati umat Islam. Sama ada kerana keluarga atau sahabat radhiyallahu anhum. Membunuh Sayyidina Uthman. Puncanya bila mereka yang baru masuk Islam tamakkan harta benda. Wilayah Islam sudah mula berkembang dengan luas. Lalu Sayyidina Uthman yang mentadbir wilayah yang luas ini melantik gubernur, melantik pegawai orang yang dia percaya. Orang yang dia percaya kerana zaman sudah mengalami kelemahan. Artinya dia percaya itu ialah keluarga dia dan dia percaya pada orang yang paling dekat dengan dia. Lalu orang kata kroni. Orang kata pilih keluarga. Tak puas hati. Padahal masyarakat tak dia percaya masa itu. Ini masalah. Dia mesti pilih orang yang dia percaya untuk tadbir negara. Ini bukan silap Sayyidina Uthman. Di mana musuh-musuh Islam mengambil peluang, menunjuk semangat, buat demonstrasi, bergarau, datang ke Madinah. Minta Sayyidina Uthman letak jawatan. Beliau terus pertahan kedudukan dia. Ini amanah yang Tuhan beri sehingga dia dibunuh. Dibunuh dengan kejam ketika baca Quran. Peristiwa yang menyayatkan hati umat Islam. Perkara ini menimbulkan salah faham di antara satu sama lain. Sehingga tercetusnya peperangan Al-Jamal. Peperangan unta yang melibatkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang menunggang unta. Talhah dan Az-Zubair radhiyallahu anhum memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Peristiwa tersebut bukan sahaja mengorbankan para sahabat yang sangat dikasihi dari semua pihak yang terlibat. Kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengangkat senjata menentang Ali karamallahu wajhah. Muawiyah keluarga Sayyidina Uthman. Mencetuskan peperangan kerana mereka ni salah faham. Sayyidina Ali lambat bertindak terhadap mereka yang membunuh Sayyidina Uthman. Kerana suasana darurat. Tak boleh bertindak sewenang-wenang. Keadaan darurat. Tak boleh. Tapi mereka ni gopoh bertindak. Memang dalam bab ini Sayyidina Ali betul. Tak boleh nafikan. Sayyidina Ali betul dalam masalah ini. Aisyah, Talhah, Az-Zubair salah, Muawiyah pun salah dalam masalah ini. Kerana Sayyidina Ali diiktiraf sebagai Khulafa' Rasyidin. Para ulama muktabar di kalangan sahabat dan tabi'in yang mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah berpendapat Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah di pihak yang benar. Dan diiktiraf termasuk kalangan Khulafa' Rasyidin radhiyallahu anhum. Dikuatkan oleh hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis sabda Rasulullah SAW, taqtul ammaran al-fi'atul baghiyah. Hadis riwayat Muslim. Artinya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu akan membunuhnya ialah oleh kumpulan bughah yang durhaka. Nabi dah sebut. Ammar bin Yasir perang di pihak Sayyidina Ali. Dia menyokong Sayyidina Ali. Dan dia terbunuh oleh tentera Muawiyah. Menandakan Sayyidina Ali betul kerana hadis ini. Selepas Sayyidina Ali dah mati, diriwayatkan dari riwayatnya, orang baca hadis ni depan Muawiyah. Muawiyah ada sahabat Nabi. Baca hadis, Nabi kata yang bunuh Ammar ni, puak yang derhaka. Tentu awak bunuh Ammar. Kemudian, Muawiyah jawab, Muawiyah ni pandai jawab. Dia kata, Ali yang bunuh dia. Kerana Ali yang menggalakkan dia berperang. Bukan aku bunuh. Lalu Ammar bin As kata, kalau ikut itu, Nabi Muhammad bunuh Sayyidina Hamzah. Muawiyah tak dijawab. Sebab Nabi suruh Sayyidina Hamzah berperang. Lawan orang kafir, Hamzah mesti syahid. Kalau pakai hujah tu, Nabi bunuh Sayyidina Hamzah. Betul ke? Tak dijawab. Jadi, berhujah. Kemudian Aisyah dengan Talhah dan Az-Zubair bergabung memerangi Sayyidina Ali. Aisyah keluar dari Mekah, naik unta. Bergabung Talhah dan Zubair
Aisyah sayang unta naik Jamal. Dia pergi peperangan Al-Jamal. Kemudian siapa di satu tempat bernama Hawab. Tempat itu. Angin menyalok. Kerana penuh. Disebut dalam satu hadis, Nabi dengan isteri-isteri dia, Nabi kata, latambahanna ihdakunna qilabul Hawab. Salah seorang daripada kamu akan disalok oleh anjing di Hawab. Nabi kata. Aisyah tanya nama apa tempat ni Hawab. Rupanya Aisyah yang kena salak. Ada hadis yang menyebut perkara ini. Memang sulit bagi Sayyidina Ali nak menghadapi keadaan ini. Dalam peperangan Al-Jamal, Sayyidina Ali bertindak supaya bala tentera dia mengepung unta Aisyah. Kepung dan lari unta daripada luar medan perang. Aisyah diselamatkan. Dan Ali berjumpa Talha Zubair. Terus, mu tak dengar Nabi ada kata begini-begini. Nabi pernah sebut. Talha Zubair lari keluar, tapi dibunuh oleh puak-puak yang perang ni. Dibunuh. Talha Zubair dibunuh dalam perang Al-Jamal. Dibunuh oleh orang Islam sendiri. Kerana Talha Zubair nak mengelak di peperangan keluar daripada bila dengar Sayyidina Ali. Ini riwayat disebut dalam kisah kitab-kitab Tarikh At-Tabari dan lain-lain. Adapun mereka itu salah ijtihadnya sehingga melampaui batas berijtihad, tetapi menimbulkan salah faham dalam perkara cabang di bidang politik di mana kehangatannya pula membabitkan perkara akidah dan hukum syariat di zaman mutakhir. Zaman awalnya pertelingkahan politik, tak timbul masalah akidah, tak timbul masalah fiqh. Politik saja. Sokong Sayyidina Ali, sokong Muawiyah, itu saja. Sokong Aisyah, Talha dengan Zubair, itu saja. Akidahnya sama saja. Fiqhnya sama saja, sembahyang tak tinggal. Kepahamannya ialah paham salaf. Masih tak ada lagi Asy'ariyah Maturidiyah ni. Kita kena faham juga, ada orang tu sampai mati-mati pertahankan Asy'ariyah Maturidiyah ni. Lah sahabat Nabi, ulama-ulama tabi'in pegang mazhab apa? Mazhab tu Abu Ansari tak ada lagi. Abu Mansur Maturidi tak ada lagi. Ini kita kena faham. Abu Hanifah, Imam Nabi lahir tahun 80 Hijrah. Mati tahun 150 Hijrah. Imam Malik lahir tahun 93 Hijrah. Mati tahun 179 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Mati tahun 204 Hijrah. Imam Hanbali lahir 164 Hijrah. Mati 241. Abu Hasan Asy'ari lahir tahun 260. Mati 324. Macam Asy'ariyah tak ada lagi. Tak timbul sifat 20, sifat berapa nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah, tak ada lagi masa itu. Jadi siapa duduk mati duduk balah ki Asy'ariyah Maturidiyah ni, kena bacalah sejarah. Dan saya harap supaya tuan guru kita dengan ustaz-ustaz ni jangan baca kitab akidah saja, baca kitab sejarah kena baca. Kena baca kitab asanid, tahu tahun berapa ulama-ulama ni lahir. Jangan duduk berkelahi. Sunni, Syiah, Ibadhi. Kita kena sedar. Contohnya, Ja'far As-Sadiq yang mazhab Syiah itu dia lahir tahun 80 Hijrah. Dia mati 148. Imam Abu Hanifah sempat mengaji dengan dia. Zaid bin Ali lahir tahun 76 Hijrah, mati 122 Hijrah. Sempat mengaji. Imam Syafi'i, Abu Hanifah sempat jumpa dengan orang ni. Dengan ulama-ulama. Musa Al-Kazim, Abdullah bin Ibad, dia lahir zaman Muawiyah. Sempat dengan sahabat-sahabat. Dia mazhab Khawarij. Politiknya Khawarij, akidahnya salaf. Itu kena faham. Akhirnya salaf. Masa itu tak ada lagi Asy'ariyah, tak ada lagi Maturidiyah.
Bahkan terdapat ulama-ulama yang mutaakhir. Imam Nawawi contohnya. Imam Ibn Kathir yang terkenal tafsir itu. Fiqh mazhab Syafi'i, akidah mazhab Salaf. Imam Nawawi. Imam Nawawi dia lahir kemudian lagi. Imam Nawawi 631 tahun lahir dia. Kediang pada Abu Hasan Asy'ari ratus-ratus tahun. Tapi dia tak ikut Asy'ariyah. Dia ikut mazhab Salaf. Ibn Kathir betul-betul ikut mazhab Salaf. Imamul Haramain fiqh mazhab Syafi'i. Imam Ghazali fiqh mazhab Syafi'i. Akidahnya mazhab Asy'ariyah. Begitu. Abu Bakar Al-Baqillani fiqhnya mazhab Maliki. Akidahnya mazhab Asy'ariyah. Begitu. Akidah dia lain, fiqh dia lain. Tasawuf itu juga. Abul Hasan Asy-Syadzili. Dia duduk di Mesir macam-macam mazhab. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. An-Naqsyabandi, tariqah Naqsyabandiyah. Duduk Asia Tengah, banyak orang mazhab Hanafi. Fiqh Hanafi, tariqahnya Naqsyabandi. Ada orang Ahmadiyah, tariqahnya. Tapi fiqhnya mazhab Syafi'i, mazhab ni. Kena faham, jangan kita jadi bolong angok, bercilaru habis. Berlawan, berkelahi antara satu sama lain. Kita kena tahu tarikh ulama-ulama ini. Kena faham. Ekorannya dari peperangan tersebut menimbulkan golongan yang ta'assub pada Sayyidina Ali radhiyallahu an yang dipanggil Syiah. Dan mereka yang bersama Muawiyah radhiyallahu an yang derhaka burah menentang khalifah. Dan imam yang sah mengikut hukum Islam yang termasuk dalam khulafah Rasyidin. Pokok ni kata dia ahli sunnah. Sedangkan yang ikut Sayyidina Ali ni bukan Syiah mereka. Bukan di sana Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ulama tabi'in. Ulama tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri dia sokong Sayyidina Ali. Dia ulama tabi'in. Tabi'in. Kemudian ada. Sufyan Ats-Tsauri. Dia dulu pada Abu Hasan Asy'ari lagi. Dia menganggap Sayyidina Ali lebih berilmu daripada Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Tapi dia ahli sunnah. Dan dia fiqh dia sendiri. Ini dulu pada mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Umar bin Abdul Aziz, mazhab Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ada mazhab fiqh dia. Akidah mazhab Salaf. Fiqhnya mazhab Muhammad bin Sirin. Antara pendapat dia boleh jamak semayang bila sibuk duduk di rumah. Orang Syiah ambil pandangan ini. Orang Syiah ambil pandangan ni. Orang Syiah ambil pandangan Muhammad bin Sirin. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Pandangan Muhammad bin Sirin. Pandangan dia dhaif. Hujah dia lemah. Hujah dia lemah tu satu masalah lain. Itu satu masalah lain. Hujah dia lemah. Contohnya berbahas tentang masalah fiqh zaman sahabat, zaman tabi'in, saudara. Dalam masalah baris bacaan, wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kamu akan kepala kamu, sapu akan kepala kamu, wa arjulikum, dan basuh kaki. Ada qiraat wa arjulakum, basuh kaki. Ada qiraat wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Dan sapulah kamu akan kepala kamu dan kaki kamu. Pakai sapu kaki. Kerana atas daripada bi ru'usikum. Yang mengatakan basuh ni atas pada wa arjulakum ilal ka'bain. Atas pada bi aidiyakum ila nur faqain. Atas itu khilaf dalam masalah qiraat saja menimbulkan khilaf dalam masalah fiqh. Itu khilaf fiqh, ini bukan khilaf politik. Jadi ada orang mazhab dia ahli sunnah, akidah dia Asy'ariyah, tariqah dia Naqsyabandiyah. Ada orang yang fiqh dia Syiah, mazhab dia Asy'ariyah, mazhab dia Salaf. Ada orang mazhab dia politik dia Zaidiyah, fiqh Zaidiyah, mazhab dia nya masalah akidah mazhab Mu'tazilah. Ada begitu. Kerana pengikut Zaidiyah ni banyak sepengaruh dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang sederhana kita akan baca. Yang mengatakan kalam Allah Ta'ala itu kalam lafzi. Bukan kalam. Quran itu kalam lafzi. Kalam lafzi itu baru. Yang qidam ialah kalam maknawi.
Itu jahat adab saja. Tak siapa keluar daripada Islam. Jadi jangan kita terlajuk. Ada orang pekohnya mazhab Zaidiyah, kemudian akidahnya mazhab Salaf. Seperti As-San'ani. San'ani ialah syarah pada Bulughul Maram, pengarang, orang alim Yaman. Pekoh mazhab Zaidiyah, tapi akidahnya mazhab Salaf. Asy-Syaukani. Asy-Syaukani, melalui autor kitab dia banyak. Asalnya Zaidiyah, kemudian dia ijtihad sendiri, akidah dia Salaf. Begitu. Dan hari ini ada kitab-kitab yang mengumpulkan masalah fiqh, masalah akidah dan sebagainya. Antaranya karangan Dr. Karim Zaidan, dimasuk semua mazhab ini. Antaranya ialah karangan Syekh Muhammad Abu Zuhrah, Mesir. Ada kitab dia yang menyebut perbandingan mazhab. Dan termasuk Al-Mawsu'ah Al-Fiqh, Mawsu'atul Fiqh, dikeluarkan oleh Azhar. Ada menyebut masalah-masalah ini. Jadi kita jangan tuduh-munduh antara satu sama lain. Ukuran dari peperangan-peperangan tersebut menimbulkan golongan yang ta'assub kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang dipanggil Syiah, dan mereka yang bersama Muawiyah radhiyallahu anhu yang durhaka borah menentang khalifah, dan imam yang sah mengikut hukum Islam yang termasuk di kalangan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Dan muncul pula dari golongan yang keluar daripada menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kerana tidak puas hati dengan perkara tahkim. Mereka dikenali dengan golongan Khawarij. Golongan Khawarij. Khawarij ini ialah mereka yang pada awalnya berperang menyokong Sayyidina Ali bila tentera Muawiyah tipu dalam peperangan, bila dalam peperangan Siffin menunjukkan tentera Muawiyah akan kalah. Di sana ada seorang yang pintar dengan taktik perang, Ammar bin As. Dia belah Muawiyah. Dia mencalangkan kepada Muawiyah untuk melumpuhkan badan tentera Sayyidina Ali dengan mengambil Quran yang dikatakan Sayyidina Osman baca masa dibunuh itu, letak di hujung lembing. Akak Quran ni balik pada Quran belaka. Dia nak berhenti perang, padahal dia tak tahan nak berlawan. Dia suruh akak. Sayyidina Ali tahu. Lalu puak-puak Sayyidina Ali kata, orang dah nak ajak damai ni. Sayyidina Ali kata, kalimatu haqqin urida biha batil. Ucapan dia betul, tapi matlamat dia jahat. Batil. Sayyidina Ali tahu. Puak ni kata, degil Sayyidina Ali ni tak boleh ikut orang nak balik Quran, tak boleh ikut juga. Dan nak sangat damai. Bila berdamai, Sayyidina Ali atau Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah atau Ammar bin As. Ammar bin As tipu Abu Musa al-Asy'ari dalam perundingan. Puak Khawarij lari keluar daripada Sayyidina Ali. Puak-puak dikenali dengan Khawarij. Dia tuh kumpulan dia sendiri dan dia duduk jauh memencirkan diri sehingga ada akidah dia sendiri, ada fiqh dia sendiri. Menimbulkan mazhab-mazhab yang banyak. Ada yang masih lagi sebagai orang Islam dan ada yang sudah terkeluar daripada Islam. Kita akan baca satu persatu. Kesemua orang ini pada awalnya tidaklah memasukkan perkara akidah dalam pertanikan mereka. Di mana para sahabat radhiyallahu anhum yang masih hidup tetap dapat mengawal keadaan. Walaupun adanya nasib bukan Islam yang cuba mengambil kesempatan. Kerana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW telah bersabda, sebaik-baik abad aku ialah abad 100 tahun hijrah. 1 hingga 100. Zaman sahabat masih hidup lagi. Dan zaman tabi'in ada. Kemudian yang berikut, iaitulah tabi'in yang ke-200 hijrah. Kemudian yang berikutnya ialah lepas pada 300 hijrah. Ya, Abu Hasan al-Asy'ari, dia tahun ke-300 hijrah. Timbul mazhab dia untuk menghadapi masalah. Tanpa dinafi, Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah seorang mujaddid. Abu Mansur al-Maturidi seorang mujaddid. Dan kita kena ingat Abu Hasan al-Asy'ari ini, dia ada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat dia ikut Mu'tazilah. Ikut ayat tiri dia.
Dia fikir-fikir, dia berdebat dengan ayah tiri dia. Mazhab Asy'ariyah, mazhab ilmu kalam. Kemudian zaman mutaakhir, dia ikut mazhab salaf. Macam Sa'di. Ada kitab dia, Al-Ibanah, nama kitab dia. Baca Al-Ibanah ni. Kalau kita baca kitab Al-Ibanah, kalangan Abu Hasan Sa'di, kita akan dapati bahawa dia peringkat mutaakhir, dia ikut mazhab salaf. Mazhab salaf. Itu kita akan baca kemudian. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته البخاري ومسلم. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik abad, yakni 100 tahun, yang pertama ialah abadku, kemudian yang berikutnya, dan datangnya beberapa kaum yang menjadikan saksi seorang mereka mengatasi sumpahnya, dan ada menjadikan sumpahnya mengatasi saksinya, menjadi keadaan yang bercelaru. Berkata Imam Nawawi rahimahullah menghuraikan hadis ini, mereka ialah generasi para sahabat dan tabi'in sehingga tabi'it tabi'in, yakni sehingga tamatnya 300 tahun hijrah. Mereka dikenali dengan generasi salaf saleh, yakni orang terdahulu yang soleh. Tiba-tiba di zaman selepas tersebutnya mula berlakunya diresapi oleh anasir kelemahan umat Islam sendiri, dan bukan Islam dari dalam dan luar. Namun hendaklah dipahami bahawa tetap ada di kalangan Sunni, Syiah dan Khawarij yang bersifat wasatiyah, sederhana, seperti golongan Imamiyah dan Zaidiyah. Bahkan di kalangan para imam berbagai mazhab ini adalah yang dimasukkan di kalangan ulama salaf yang muktabar, yang menjadi guru dan rawi hadis di sisi ahli sunnah. Seperti imam-imam Ahlul Bait di antara Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Qazim Al-Bakir, dan lain-lain. Zaid. Ja'far As-Sadiq menjadi imam bermazhab Syiah Ja'fariyah, Itsna Asyariyah. Zaid bin Ali menjadi imam bersyiah Zaidiyah.
Ada Sa'id bin Jubair dan Abu Sya'tha radhiyallahu anhum mempunyai murid Abdullah bin Ibad yang dituduh bermazhab Khawarij Ibadi. Bahkan jumlah yang sangat besar dimasukkan ruah mereka dalam kitab-kitab tafsir dan hadis, akidah, fiqh dan tasawuf oleh ulama ahli sunnah yang muktabar. Adapun para ulama generasi awal kalangan as-salaf yang berkhilaf dari segi fiqh siasah dalam perkara khilafah, perkara pemerintahan negara, termasuk di kalangan imam ahli bait adalah bermazhab salafi akidahnya. Dan di zaman selepas generasi salaf pula ada yang bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah akidahnya. Akidahnya Syiah. Dari segi politik dan fiqhnya pula tidak bermazhab Syiah. Ini perlu dipahami. Dan termasuk di antara salaf itu ialah imam-imam mazhab 4 yang terkenal kerana ada sunnah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ni lahir abad yang kedua, kurun yang kedua. Ada yang kurun yang ke-1. Kurun yang ke-1. Tabi'in. Dan di sana ada ulama-ulama tabi'in. Seperti Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, dan lain-lain lagi. Masa itu belum lagi ada Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Jangan kita celaru. Sehingga kita menganggap ya apa, agama ni seolah-olah Asy'ariyah, Maturidiyah. Zaman itu belum ada Asy'ariyah Maturidiyah lagi, zaman Imam mazhab 4 ini. Mereka bermazhab salaf dari segi akidah. Dengan makna mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihah. Kerana di masa itu belum lagi ada falsafah. Timbulnya takwil mutasyabihah ini selepas adanya falsafah, untuk berhujah dengan pandangan-pandangan yang terpengaruh dengan falsafah yang akan kita baca kemudian. Imam Malik bin Anas yang mengajar di Masjid Nabawi disoal tentang firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas arasy. Apa maksud? Imam Malik kata al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Maknanya bersemayam itu diketahui maksud bersemayam. Bersemayam di atas arasy. Arasy itu makna singgasana. Bagaimana keadaannya kita tak tahu. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluknya. Dan wajib beriman, bertanya itu jahat. Orang yang bertanya itu jahat ada terhadap Tuhan. Kata Imam Malik, bid'ah. Tak banyak hujah di masa itu. Pandangan yang sama juga ialah Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Masa itu mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihah. Adakah mereka ini dianggap sebagai satu mazhab? Mesti dipaham. Ada mazhab dan ada angkatan, lapisan generasi. Itu dua perkara yang mesti dipaham. Mereka adalah lapisan generasi yang disebut oleh Nabi SAW, abad yang pertama, abad yang kedua, dan abad yang ketiga. Abad yang tidak ada kecelaruan. Adapun dari segi pemikiran, mereka tidak berada khilaf dalam masalah rukun. Masalah rukun mereka tidak khilaf. Tidak berbalah. Tak berbeza antara satu sama lain. Tetapi dalam masalah furu' mereka berbeza pendapat. Dengan sebab itu masalah ayat mutasyabihah mereka tak berbeza. Ini generasi salah. Adapun dalam masalah furu' mereka berbeza. Kerana
Termasuk zaman sahabat sendiri, mereka duduk di daerah-daerah yang berbeza setelah ditugaskan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang bila ayat turun, mereka tak ada. Mak mereka memberi pandangan sebelum dinasahkan. Masa Nabi bersabda, mereka tak ada. Kadang-kadang Nabi bersabda menunjukkan perkara yang semuanya boleh. Tetapi dianggap pandangan yang diterima daripada Nabi itulah pandangannya. Pandangan yang boleh, kemudian dia anggap itu tak betul, ditolaknya. Maka timbul masalah khilaf berkait dengan faraq sahaja. Contohnya kalangan ulama tabi'in seperti Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin berpandangan boleh jamak dan khusar semayang masa sibuk dalam masa mukim. Muhammad bin Sirin ini adalah murid pada sahabat Nabi. Tak boleh dianggap dia sesat. Walaupun pandangan dia dianggap dhaif, lemah. Dia tolak oleh mazhab 4. Tetapi ada qaul disebut dalam kitab fiqh. Kita kena sedar. Dan banyak lagi pandangan-pandangan ulama-ulama yang dianggap sebagai salaf berbeza masalah faraq. Cuma mazhab mereka tidak dibukukan. Seperti Umar bin Abdul Aziz adalah tabi'in yang jadi khalifah. Memberi pandangan hasil laut dikeluarkan 1/5. Bukan zakat, tapi khumus. Ini di luar mazhab 4. Umar bin Abdul Aziz bukan sembarangan. Tahu dia anggap dia sebagai sesat. Tidak boleh. Banyak kalangan kita yang tak baca sirah, tak baca tarikh. Ini jadi masalah. Kita mesti sedar. Dan mereka berbeza dalam masalah politik. Bila berlakunya pertelingkahan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ada sahabat-sahabat yang menyokong Sayyidina Ali. Ada sahabat yang menyokong Muawiyah. Tak dinafikan bahawa Sayyidina Ali yang betul dalam pertelingkahan ini. Muawiyah dianggap burah kerana menerhaka kerajaan yang sah. Dan dia agak berdosa lah kerana salah. Tetapi salah ijtihadnya. Dia anggap Allah Ta'ala mengampun dosanya. Di sana ada sahabat yang menyokong Muawiyah. Ada sahabat menyokong Sayyidina Ali. Dan ada sahabat yang tak tahu nak sokong mana-mana dalam keadaan yang keliru. Ini berlaku. Termasuk juga kalangan ulama-ulama tabi'in dan tabi'in. Seperti Sufyan al-Thawri sebagai contoh. Sufyan al-Thawri dari segi politiknya menyokong Sayyidina Ali. Dan menganggap Sayyidina Ali lebih alim daripada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sufyan al-Thawri. Dia adalah tabi'in, kalangan ahli sunnah. Itu pandangan politik dia. Sa'id bin Jubair sebagai contoh umpamanya. Alim tafsir yang terkenal. Riwayat ada banyak kitab-kitab tafsir yang muktabar, yang hebat. Murid Abdullah bin Abbas, murid Sayyidina Ali bin Abi Talib, bukan sembarangan. Dia menentang kerajaan Muawiyah. Sehingga dia dibunuh, dipancung oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi di dalam Al-Walid bin Marwan. Ini bukan sembarangan. Adakah dia Syiah? Orang Syiah kata Syiah, orang Sunni kata Sunni. Balah dalam masalah ini. Dia ada pandangan dia yang kita kena sedar. Dan di sana ada gerakan tajdid yang betul dipahami oleh umat Islam. Gerakan tajdid. Bukan sahaja dalam masalah akidah, termasuk masalah fiqh, termasuk dalam masalah siasat. Contohnya Imamul Haramain mengarang kitab Qiyas Al-Ummah li Qiyas Az-Zulam. Kitab siasah yang terkenal. Imamul Haramain iaitu adil dan mazhab Syafi'i. Dia membawa teori raja berperlembagaan. Yang orang barat ambil raja perlembagaan. Sebenarnya teori Imamul Haramain ijtihad dalam kitab Qiyas, beliau mengatakan bahawa oleh kerana khalifah mempunyai kelemahan, ada yang boleh tarbih, ada yang boleh yang ada pengaruh dia. Khalifah diterima sebagai khalifah, tapi Perdana Menteri yang ada kuasa mentarbih. Dia anggap raja mengikut perlembagaan, yang terbit Perdana Menteri.
Itu dalam Riyas, tulisan Imam Al-Haramain. Mengalami masalah zaman kelemahan kerajaan Abbasiyah. Zaman dia, maka berlaku tajdid dan islah yang dilakukan. Termasuk dalam mazhab Syiah. Sebagai contohnya Syiah Imamiyah mengambil pandangan Imamul Haramain dalam masalah imamah. Pada asalnya mereka menganggap tak boleh lantik ketua negara kerana tak ada Imam Mahdi, tunggu Imam Mahdi datang. Tetapi ada kalangan Syiah mengambil pandangan Imamul Haramain, boleh lantik imam, ketua negara. Jangan tunggu Imam Mahdi datang baru nak buat negara. Khomeini di Iran hari ini mengambil pandangan ini. Khomeini selepas revolusi Iran mengambil pandangan Imamul Haramain dan mengemukakan wilayatul faqih, dilantik imam dan milih ulama dia yang dia anggap sebagai tonggak pada negara, dan presiden dipilih dalam pilihan raya. Itu pembaruan yang dibuat. Kita mesti baca ini semua, jangan pakai hentam. Apa yang berlaku pada hari ini ialah kita dipengaruhi oleh makhluk asing, musuh-musuh Islam yang nak melagakan orang Islam, nak memecahkan orang Islam sehingga tuduh menuduh, kapi mengkapi antara satu sama lain dengan sebab masalah-masalah khilafiyah. Ini berlaku sehingga berperang di negara Arab pada hari ini. Perang kaum, perang mazhab, kerana kita tak rujuk kepada asas hukum dan asas sejarah Islam, perkembangan yang berlaku dalam masyarakat Islam. Ini mesti dipaham. Di sana banyak ulama-ulama yang dianggap sebagai mujtahid. Bahkan mereka mengaji antara satu sama lain. Contohnya Imam Abu Hanifah belajar dengan Ja'far As-Sadiq. Imam Syafi'i belajar dengan ulama-ulama Ahli Bait. Ada ulama Ahli Bait belajar pula dengan Imam Abu Hanifah. Ini berlaku. Mereka khilaf dalam masalah fara'. Bukan saja hukum fiqh, termasuk usul fiqh. Contohnya, semua hukum fiqh, mengikut usul fiqh mazhab Syafi'i, ialah Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Mazhab Hanafi kata, bukan itu saja, kita tambah istihsan, istishab. Ada pula maqasid syariat. Tetapi orang Syiah pula menolak qiyas. Mereka berpandu kepada hadis, alaikum bisunnati wa atrati. Kamu hendaklah beramal selepas kitab aku, sunnah aku dan keluarga aku, kata Nabi. Diriwayat oleh Imam Tirmizi. Berlaku perdebatan yang terkenal di antara Abu Hanifah dengan Imam Al-Baqir. Abu Hanifah mengunjungi Al-Baqir, iaitulah ayah Ja'far As-Sadiq di Madinah. Kerana dia sebagai seorang alim yang dihormati, Abu Hanifah pergi ziarah Al-Baqir, menunjukkan dia bermuzakarah ilmu. Bila Abu Hanifah datang, Al-Baqir tahu Abu Hanifah ni berpandangan qiyas. Ada qiyas. Qiyas ni ialah perkara baru yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam hadis, tetapi memiliki sebab yang sama. Contohnya dadah. Dadah tak ada zaman Nabi. Tetapi dadah memabukkan, arak juga memabukkan. Quran kata fa'tabiru ya ulil albab. Kena ambil iktibar. Wahai orang yang ada fikiran, kena ambil iktibar. Ini dalil qiyas. Tetapi Syiah mengatakan qiyas tidak ada. Bila Abu Hanifah datang, lalu Al-Baqir berkata, awaklah orang yang meninggalkan sunnah datukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai qiyas. Abu Bakar kata, sila jawab soalan saya. Tuan kata saya tinggal qiyas, sila jawab soalan saya. Soalan yang pertama, saya nak tanya, mana lebih afdal di antara semayang dengan puasa? Al-Baqir kata, semayang lebih afdal. Bagaimana orang perempuan yang haid? Semayang kena qada, semayang tak kena qada, puasa kena qada. Kerana hadis mengatakan puasa qada, semayang tak qada.
Mana kata saya pakai qiyas? Kalau saya pakai qiyas, saya akan kata perempuan yang haid tak payah qada, semayang saja kena qada, puasa kena qada. Kerana semayang lebih afdal daripada puasa. Tapi hadis mengatakan puasa kena qada, semayang tak qada. Soalan yang kedua, saya nak tanya, mana lebih kuat antara lelaki dan perempuan? Al-Baqir kata lelaki lebih kuat, perempuan lemah. Kalau saya pegang akal, pakai qiyas, saya akan kata orang perempuan dapat saka sekali ganda. Lelaki kurang daripada perempuan. Tapi Quran kata lidzakari mithlu hadzil unsayain. Pesaka orang lelaki sekali ganda daripada orang perempuan. Saya pakai Quran. Kalau saya pakai akal saya akan kata orang perempuan terima saka sekali ganda. Soalan yang ketiga saya nak tanya, mana najis antara air kecil dengan darah? Al-Baqir kata darah lebih najis, air kecil lebih najis pada air kecil lebih najis daripada darah. Kalau saya pegang akal, Abu Hanifah kata saya akan kata orang kecil kena mandi wajib. Orang haid tak payah mandi wajib. Kerana air kecil lebih najis daripada darah. Tetapi Nabi ajar kalau haid nifas kena mandi wajib. Kalau air kecil pakai basuh saja. Menandakan saya tak pakai akal. Bukan semua kita pakai akal belaka. Kalau pakai akal belaka, hukum tak begitulah. Ada perkara kita pakai akal, ada perkara tak pakai akal. Menyebab Al-Baqir peluk Abu Hanifah dan mencium kepadanya, menghormati ilmunya. Ini menunjukkan bahawa mereka tak kelahi dalam masalah haram. Ini berlaku zaman dulu. Zaman sekarang ni ilmunya sikit, kelahi lebih. Ini jadi rosak, kita mesti faham. Mereka khilaf dalam masalah haram. Itu zaman salaf sudah berlaku. Masalah asas, mereka tidak ada khilaf. Mereka itu tidak boleh dicampur dalam golongan melampau. Kita tak boleh kata melampau. Seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dibunuh dalam peristiwa Karbala. Sayyidina Husain ini cucu Nabi. Cucu Nabi. Yang Nabi sayang, Nabi kasih. Nabi sebut Sayyidu Syababi Ahlul Jannah. Penghulu kepada pemuda dalam syurga. Nabi sebut. Bukan orang Syiah saja puja Sayyidina Husain, orang Sunni juga puja. Jangan kita berkelahi dengan Syiah sampai kita tak ingat pada Sayyidina Husain. Kita anggap, tak apa pun Sayyidina Husain. Itu salah. Ini sudah melampau. Saya lihat, dah sampai begitu sekarang. Ada negeri-negeri yang begitu sekali melampaunya. Pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia anggap sebagai sahabat yang alim di Mekah. Di musim haji. Ada seorang jemaah haji tanya Abdullah bin Umar, apa hukum darah nyamuk yang pecah di pakaian saya? Abdullah bin Umar tanya, awak orang mana? Orang Iraq. Orang Iraq. Awak tanya saya tentang darah nyamuk. Awak tanya saya tentang darah Sayyidina Husain yang dibunuh di pacuan lehernya di Karbala. Apa hal awak ini? Duduk tanya masalah darah nyamuk, tapi lupa darah Sayyidina Husain yang dibunuh di Karbala. Di mana semua ulama Islam mengutuk peristiwa bunuh Sayyidina Husain di Karbala. Bukan saja Syiah, termasuk Sunni. Cuma Syiah ni dia melampau sampai mendarahkan diri sendiri, menyesal di atas perbuatan. Itu salah. Bahkan Ayatullah Husain Fadlullah juga menganggap itu salah, tak betul. Syamullah adalah seorang ulama Syiah Lebanon, rahimahullah, yang memberi fatwa orang Syiah pukul diri sendiri itu salah, tak betul. Memang pembunuhan Sayyidina Husain adalah zalim dan kejam. Ini menyebabkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma bangkit menentang Yazid, dan beliau syahid dalam peristiwa yang terkenal di Makkah. Menentang Abdullah bin Marwan melawan Hajjaj. Ini adalah kalangan sahabat yang muda. Kita tak boleh masuk sama sekali dalam Sunni Syiah yang berkelahi pada hari ini. Kita mesti faham. Bahkan di sana
mengikut kawan-kawan kita yang berada di India, Pakistan, yang berada di Iraq dengan Yaman. Contohnya, di Iraq, di Yaman, orang Sunni, orang Syiah boleh pergi mari antara satu sama lain. Semayang masjid sama-sama satu sama lain. Di Iraq, di Yaman, suasana dia lain. Di India, Pakistan, berperang Sunni dengan Syiah. Bukan Sunni dengan Syiah, Syafi'i dengan Hanafi berperkara, bertumbuk Sunni Syafi'i dengan Hanafi. Kerana masalah kunut, masalah gerak jari masa tahayat. Ini sudah tersisih atau tersasar daripada masalah khilafiyah yang ada adab dan ada akhlak yang kita kena sedar. Dan sekarang ini sampai berperang. Ini sudah salah. Kita kena sedar. Di sana ada ulama-ulama generasi awal. Mereka itu tidak boleh dicampur dalam golongan melampau sehingga terkeluar dari akidah yang benar. Kita tak boleh hukum semua Syiah itu kafir, semua Khawarij itu kafir. Itu tak boleh. Kerana di kalangan mereka adalah Salafi. Salafiyun. Ulama yang mujtahid. Yang mu'tabar. Yang kita kena sedar. Dia sebut dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Bukan lagi hanya perkara khilafiyah seperti Ismailiyah. Ini tak boleh masuk mereka yang melampau dalam Syiah seperti Ismailiyah, Bayaniyah dan lain-lain. Kerana ada yang melampau sehingga mengkafirkan para sahabat. Itu ada di kalangan Syiah. Menganggap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai Rasul dan menjelmanya Tuhan ke dalam diri dan macam-macam penyambung yang lain. Ada pula yang sangat tenggelam dalam kejahilan yang perlu diselamatkan secara ilmu dan hikmah. Kita perlu selamatkan mereka yang tersasar. Berlaku tersasar ini bukan sahaja kalangan Syiah Khawarij, termasuk juga di kalangan Ahli Sunnah. Contohnya kalangan Ahli Sunnah yang puja kubur. Tempat kita apa kurangnya yang pergi sembah kubur, pergi gosok kubur, bernazar pada kubur. Itu Ahli Sunnah. Pahaman ayah pen dibesut. Itu Ahli Sunnah juga. Kerana masyarakat Ahli Sunnah. Penyelewengan ini berlaku kalangan semua. Kita kena sedar. Memuja kubur Imam Syafi'i di Mesir. Memuja kubur Imam Abu Hanifah di Iraq. Puja kubur. Ini salah. Puja kubur ni bukan saja salah ditentang oleh ulama-ulama Sunni, termasuk ulama-ulama Syiah yang mu'tabar. Yang kita kena sedar. Kita tak boleh campur adukkan antara yang jahil dengan yang alim. Di kalangan dinamakan Khawarij juga ada yang sederhana, golongan Ibadiyah. Bahkan ada kalangan ulama menegaskan mereka sebenarnya adalah pengikut ulama tabi'in yang berilmu dengan generasi para sahabat radhiyallahu anhum yang masih hidup di zamannya seperti Sa'id bin Jubair dan Abu Sya'sa, Jabir bin Zaid yang menentang kezaliman di kalangan Khalifah Umayyah. Ada penggelaran Khawarij terhadap mereka hanyalah fitnah politik di zaman itu. Kerana mereka bukannya melampau sehingga meminda dan membatalkan hukum syariah dan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum seperti Az-Zariqah, Ajaridah dan lain-lain yang akan kita baca insya-Allah. Wallahu alam.